Salam sejahtera buat penonton semua. Ini merupakan video grup pembentangan pelajar Universiti Lincoln, Nursing Fakulti Pengambilan Sesi 2109 semester 2 tahun 2022. Untuk semua, saya Ketua Kumpulan 11 Miss Lim menghubungkan anda semua dengan projek video pembentangan kami. Dalam video ini, saya ingin menyatukan pendapat beberapa pengarang jurnal berkaitan dengan tajuk perhubungan etnik Cina di Malaysia. Semoga anda semua mendapat sedikit idea bagaimana masyarakat Cina di Malaysia berkembang dan terus bertamadun menghubungkan tradisi lama dengan kehidupan abad ke-21. Di sini ingin saya maklumkan hanya 2 ahli kumpulan sahaja yang menjayakan pembentangan tajuk ini. Terima kasih dan tahniah buat kami berdua sebab berjaya muat naik ke laman YouTube pada pertama kalinya sepanjang tempoh pengajian setahun kami. Hasil pembelajaran daripada pembentangan ini adalah untuk mengenali perubahan kehidupan masyarakat Cina selepas tahun 1969. Yang kedua, untuk menyatakan perkembangan etnik Cina yang lebih membangun di Malaysia. Yang ketiga, untuk menilai tahap pengetahuan am kesan pembangunan dalam kehidupan etnik Cina. Apa yang menarik tentang kajian kami telah pun diringkaskan dalam isi kandungan. Paparan menarik kami berhubung kait dengan sejarah etnik Cina, pendidikan etnik Cina, parti politik etnik Cina, pengaruh pertubuhan bukan kerajaan, pengaruh kebudayaan dalam media, sifat perhubungan dari segi ekonomi, kesan perhubungan sosial dari segi perkauman etnik Cina. Sebagai penghargaan, terima kasih diucapkan kepada Puan Humairah kerana keizinan yang diberikan untuk kami berdua menyiapkan pembentangan berkumpulan ini untuk kursus hubungan etnik PR 2109 pada tahun 2022. Tak lupa juga ahli kumpulan ini yang sanggup menempuh cabaran bersama-sama sehingga siap tugasan yang diberikan. Untuk pendahuluan, ingin kita imbas kembali akibat kesan rusuhan 1969 bagaimana etnik Cina memajukan masyarakat Cina sehingga kemiskinan dikurangkan perlu diketahui mengikut aspek-aspek tertentu yang akan dibentangkan kemudian. Objektif untuk mengenali elemen terselindung yang masih dibangunkan di kalangan etnik Cina. Dari segi permasalahan yang timbul, mampu mengubah masyarakat Cina ke arah yang lebih maju tetapi mengekalkan tradisi yang diwarisi dari negara Cina. Tujuannya adalah untuk meleraikan tanggapan kefahaman tidak wajar yang memburukkan etnik Cina yang dikatakan tidak boleh dihubungkan di dalam pendekatan sosial dan ekonomi. Kita mulai dengan sejarah etnik Cina. Sebelum terbentuknya kepelbagaian masyarakat Cina di Malaysia, Cina Han adalah orang yang berhijrah ke Malaysia. Ia dikenali sebagai Han Chinese. Ada yang terlahir di Malaysia dan berketurunan daripada selatan Cina yang tiba pada awal abad ke-19 sehingga pertengahan abad ke-20. Kesan penghijrahan ke Malaysia timbul akibat masalah kebuluran, bencana alam, hilang pekerjaan dari segi perkhidmatan pengangkutan berlaku di negara China. Untuk keselamatan mereka menggunakan sistem tiket kredit untuk ke Malaysia yang telah banyak membantu etnik Cina untuk tinggal di Malaysia. Mereka menggunakan sistem ini sebagai alasan untuk terus berkhidmat kepada ketua kepimpinan mereka dari segi pertanian, perlombongan dan lain-lain yang melibatkan perniagaan geografi di kampung-kampung sekitar kawasan di Malaysia. Dengan erti kata lain,
Mereka memanggil sistem tiket kredit ini sebagai Xingke. Dari segi pendidikan etnik Cina, pada peringkat awal, Malayan Chinese Association MCA menjadi jambatan penting di antara Jiaozhong dan kerajaan pada ketika itu. Kerjasama MCA dan Jiaozhong akhirnya membentuk Malayan Chinese Association, Chinese Education Central Committee MCA CECC pada tahun 1952. Gabungan Persatuan Lembaga Pengurus Sekolah-Sekolah Cina Persekutuan Malaya Tongchong juga ditubuhkan melalui MCA CECC pada tahun 1953. Parti politik etnik Cina di Malaysia dibentuk oleh MCA yang berperanan semenjak zaman penjajahan British, di mana MCA berperanan menjayakan rancangan bagi penempatan penduduk Cina di tepi hutan dan luar bandar ke kampung-kampung baru. Kebanyakan kampung-kampung baru ini telah bertukar menjadi bandar dan mempunyai kepentingan ekonomi dan politik yang penting di Malaysia. Dari segi pengaruh pertubuhan bukan kerajaan, ianya penting kerana melalui gabungan bersama etnik Melayu, etnik Cina dapat memenangi pemerintahan kerajaan Malaysia pada masa pilihan raya suatu ketika dahulu, walaupun dibidas teruk oleh etnik Melayu menggunakan parti UMNO iaitu United Malays National Organisation, pertubuhan bukan kerajaan yang diterajui oleh Parti Gerakan dan DAP iaitu Parti Tindakan Demokratik ditubuhkan bagi menjamin kestabilan kedudukan etnik Cina yakni kedua terbesar di Malaysia. Pada tahun 1969, ia telah dibuktikan melalui rusuhan kaum bahawa etnik Melayu dan Cina perlu bersedia untuk menerima hak keistimewaan Melayu seperti yang telah termaktub dalam Perjanjian Pembukaan Kerajaan Malaysia dan tidak boleh berpecah belah di antara etnik Melayu dengan etnik yang lain. Jika tidak dijaga, kerajaan Malaysia akan hancur. Dari segi pengaruh kebudayaan dalam media, etnik Cina tidak dipengaruhi oleh kemodenan esan, sebaliknya tradisi warisan nenek moyang dari negara Cina yang mempengaruhi etnik Cina di Malaysia. Etnik Cina adalah yang kedua terbesar di negara ini, hanya melalui perayaan sahaja ia mampu menarik minat semua kumpulan etnik untuk mengagumi kemunculan masyarakat Cina di Malaysia. Kesenian warisan penulisan Cina dengan gabungan objek berwarna merah diperkenalkan sehingga ke hari ini. Pengaruh kepelbagaian bahasa dari negara Cina penting untuk memajukan penempatan masyarakat Cina yang perlu terus membangun. Hakikatnya, bahasa komunikasi yang digunakan adalah Mandarin, Hokkien, Cantonese, Hainan, Hakka dan Teochew iaitu bahasa dari negara Cina. Dari segi agama, etnik Cina beragama Buddha, Taoisme, Confucius sebagai agama termasyhur di Malaysia. Perhubungan ekonomi pula melibatkan keusahawanan etnik Cina yang menarik dari segi sifat berniaga yang diwarisi dari negara Cina sehingga ke hari ini. Maruah, kejujuran dan amanah pada tahap tinggi adalah personaliti setiap peniaga golongan etnik Cina yang mengekalkan tradisi yang diwarisi dari negara Cina. Sebagai contoh, perhubungan dari segi ekonomi, etnik Cina percayakan saudara mara dan kenalan sahaja supaya tidak berasa terancam. Peniaga Cina tidak berhenti-henti mencuba sehingga tahap kemampuan mereka dalam tingkah laku perniagaan dirancang dengan jayanya. Keupayaan berniaga dipengaruhi oleh faktor sosial juga, pengaruh kegagalan dijauhi, penggunaan bahasa yang sopan, bercorak hipotesis diamalkan dalam perkhidmatan perniagaan yang diperturunkan sejak zaman pendidikan Confucian dan masih dikekalkan sehingga sekarang.
Kesan perhubungan sosial dari segi perkauman etnik Cina pada zaman dahulu, isu perniagaan dan jualan menumpukan kepada isu dari negara Cina di Tanah Melayu. Sekarang isu tersebut beralih kepada hal berkaitan dengan pembangunan dan pemerintahan kerajaan yang lebih mendorong kepada perpaduan etnik yang kukuh. Etnik Cina tidak mempertahankan isu lain kecuali kemasyarakatan Cina sahaja. Mereka menyebarkan bahasa Cina dari negara Cina di Malaysia untuk mewujudkan sistem pendidikan tempatan. Sebagai contoh, Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG, sistem persekolahan separuh hari, University College dan sebagainya. Perkataan berunsur penghinaan dimansuhkan dan tidak diperlukan untuk perhubungan sosial di kalangan etnik Cina. Pada kesimpulannya, sektor pendidikan, pemahaman politik dari negara Cina, pengaruh media mewujudkan kesenian dan kebudayaan yang kedua berpengaruh di Malaysia. Kesan pengaruh yang tragik timbul pada tahun 1969 menunjukkan betapa kuatnya pengaruh perhubungan etnik Cina di Malaysia. Etnik Cina hanya bergantung kepada pendidikan untuk maju dan berkembang di semua lapangan perniagaan di negara ini. Pendidikan itu penting kerana ia memperkenalkan sistem kurikulum bersepadu di negara ini dan masih diteruskan sehingga kini. Etnik Cina dimodernkan dengan cara berlaku adil di kalangan kepelbagaian kaum di Malaysia untuk memperkenalkan semangat cintakan negara Malaysia baru pada tahun 2022. Di sini saya membuka sesi soal jawab mengenai ringkasan penerangan yang disampaikan. Etnik Cina adalah kedua terbesar di Malaysia. Betul atau salah? Jawapannya, betul. Pendidikan yang memajukan etnik Cina di Malaysia selepas merdeka, setuju atau tak setuju? Jawapannya setuju. Kebudayaan etnik Cina dipengaruhi oleh pihak media untuk diperkenalkan kepada kaum lain yang ada di negara Malaysia. Sangat berpengaruh atau tidak tahu? Jawapannya sangat berpengaruh. Kesan tragik 1969 mengubah corak kemasyarakatan etnik Cina di Malaysia. Benar atau tidak berkaitan? Jawapannya benar. Berikut adalah senarai jawapan betul ke atas persoalan tersebut. Sebelum kita bersurai, semoga sebarang kekurangan di dalam pembentangan ini tidak mengubah masa lalu, sebaliknya meyakinkan kita untuk melakukan perubahan pada masa hadapan. Bunga seroja di atas para jatuh ditimpa buah perangan. Andai kata tersilap bicara, kemaafan jua kami pohonkan. Sekian dan selamat maju jaya buat semua. Terima kasih.